A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أمور الدين القيم وانشر علينا من خزائن الفضل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu ibu-ibu dan bapa-bapa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang mana kita sekarang di dalam musim berkorban. Jadi alhamdulillah banyaklah kita bersyukur ke hadirat ilahi yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi umur kepada kita, bagi kesihatan kepada kita, dapat kita bertemu. Dapat kita bertemu lagi, lebih-lebih lagi dalam perjumpaan kita ni lenyap. Buat samutara oleh kerana sibuk dengan tempat-tempat. Lalu itulah kita tak ada buat perjumpaan beberapa hari. Jadi alhamdulillah pada perjumpaan kita di kali ini kita akan bagi penjelasan tentang ibadat korban. Jadi yang mana tajuk yang kami di sini sediakan iaitu hukum daging korban kita bagi kepada orang bukan agama Islam. Bagaimanakah? Jadi alhamdulillah ibadat korban ni yang mana kita sudah mengetahui adalah ibadat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadat ni digelarkan ibadat yang soleh, amal yang soleh. Yang mana kita duk dengar daripada ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat dengar daripada surah Al-Hajj ayat 30 ni. Yang saya akan baca di sini. Moga-moga bapa-bapa dan ibu-ibu dan kaum muslimin muslimat dapat ambil manfaat bersama insya-Allah taala. Jadi di sini di dalam suratul Hajj ayat 30 ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahu maulana al-azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi dalam ayat yang kita baca ni, kita berasa kata ayat ni boleh kata ibu-ibu dan bapa-bapa selalu membaca dalam ayat ni. Jadi kita duk lalu, kita duk baca, kita duk dengar tu, baliklah lebih lagi dalam musim korban ni banyaklah kita duk dengar ayat ni. Jadi saya akan bagi penjelasan sekadar mana kita boleh ambil faham. Kita akan bagi di situ. Sekiranya kita nak mendalami, nak halusi lagi tu, kita kena pergi cari di tempat-tempat yang lain lah. Cuma kita sepitah lalu, daripada kita tak tahu langsung tu, kita boleh tahu arah-arah. Boleh tahu arah-arah. Kita nak tahu selanjut lagi tu, kita carilah jalan-jalan
yang tok guru kita duk bagi maklumat-maklumat kepada kita. Jadi alhamdulillah dalam ayat kata wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Nah, kita nak bagi maklumat dia kepada ayah ibu. Jadi dia kata di sini wal budna. Nah, dan budna di sini jamak daripada badanah, iaitu unta-unta. Nah, menate unta ni ja'alnaha lakum. Tuhan kata kami telah jadikan akan budna ni lakum bagi kamu, maknanya kami jadikan akal unta ni bagi kamu min sya'airillah, daripada sya'airillah, daripada syiar Allah. Jadi ibadat gerbai yang kita duk buat gerbai ni sebagai ibadat yang kita nak tunjuk kemuliaan ibadat gerbai ni. Nah, nak tunjuk kata ibadat ni adalah ibadat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita orang Islam ni tunjuk kemuliaan ibadat. Nah, dalam rupanya korban, dalam rupanya sembelih menate, demi untuk kita saat itu nak memuliakan ibadat ni, nah, dengan suruh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tunai. Jadi hak ni sebagai syiar lakum bagi kamu, sebagai tanda, sebagai pecermin agama bagi kamu. Fiha padanya, pada sembelih ni, pada korban ni, nah, pada badanah, pada budna ni khair. Menate gerbai hak kita sembelih ni, hak kita sembelih ni iaitu nah, ada kebaikan. Khair dengan maknanya ada kebaikan. Jadi kebaikan kita boleh tengok, kebaikan hak dunia pun ada, kebaikan hak akhirat pun ada. Nah, tak payah kita hurai banyak oleh kerananya. Nah, banyak mereka tok guru kita, baba-baba kita duk bagi pengajaran kepada kita, duk bagi ilmu maklumat kepada kita, duk mengajar kepada kita saat itu banyak sangat. Nah, banyak sangat di hari ni. Banyak tok guru duk bagi maklumat kepada kita. Kita buka ada, nah, yang mengajar. Kita buka ada yang bagi penjelasan kepada kita. Maka tentang ibadat korban ni, nah, ibadat korban yang kita duk buat di hari ni, jadi badanah ataupun budna ni, ataupun uta sembelih yang kita niat baik. Nah, niat baik, niat korban kerana Allah Subhanahu wa taala ni fiha khair, padanya kebaikan. Jadi menate badanah, menate budna ni, menate uta ni ada kebaikan. Kebaikan dunia pun ada, kebaikan akhirat pun ada. Hak dunia ni kita boleh buat naik tak belakang dia, boleh buat muat barang. Nah, boleh pergi ke sana, boleh pergi ke sini. Nah, tu boleh kita ni menuju pergi ke negara-negara luar. Tu orang panggil tupai ni dunia. Dan boleh makan, kita sembelih makan. Nah, kita sembelih makan, kita boleh bersedak-sedak dengan dia. Tu nak rakyat kata kesedapan dunia, kebaikan hak dunia ada. Tupai muat barang, tupai naik belakang, pergi negara tu negara ni, hak tu orang panggil kesedapan ataupun kebaikan hak dunia. Manakala kebaikan hak akhirat, nah, fiha khair tu kebaikan hak akhirat, iaitu kita boleh buat ibadat korban. Niat, nah, badanah niat kepada budna, niat kepada uta yang kita nak buat saat itu, jadi kebajikan bagi kita dengan kita niat ibadat. Tu dia, di tempat kita uta tak ada. Nah, kita niat di atas seekor lembu kita tu, niat di atas satu gia daripada 7 syarikat 7 tu, maka itu adalah orang panggil jadi kebaikan akhirat. Nah, jadi kebaikan akhirat bagi kita. Maka dalam ayat kata fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Nah, maka sebut olehmu akan nama Allah. Ke atasnya, ke atas menate saat ni. Jadi, nah, manakala kita nak sembelih, kita nak gerbai saat itu, kita pun nah, takbir lah. Kita pun sebutlah nama Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu kita takbir. Takbir saat itu. Nah, lepas pada kita takbir, nah, beberapa kali saat itu kita pun sembelih. Bismillah kita pun. Ronyo dia tekak menate dengan kita baca lebih kurang doa tu.
Nah, jadi nak royak kata menatai saat itu sawaf. Nak royak kata kita baca atas menatai saat itu sawaf dengan kita niat ikhlas, dengan kita niat baik, dengan kita saat itu tidak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kita buat saat itu kerana agama, maka menatai saat itu fa idza wajabat junubuha, maka apabila wajabat junubuha, manakala menatai saat itu, nah rebah di atas lambung dia. Nah, rebah di atas lambung maknanya rebah di atas lambung menatai saat itu, rebah dia saat itu serta dengan kita pun sembelih dengan ikhlas, sembelih dengan kita ni tidak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Lapar apa sudah siap kita pun taki tulai gapo bagi daging apa kita siap bagi daging tupuk-tupuk apa sudah siap, fakulu minha. Tuhan kata dalam ayat yang kita duk baca ni, di dalam suratul haji ayat 30 ni, fakulu minha, dalam ayat kata maka makan olehmu daripada budna tu, daripada al-budna tu, menatai lah, itu apa, makan lah daripada menatai sembelih gerbai kita tu. Lepas tu wa at'imu, kita makan, lepas tu kita bagi bagi makan kepada al-qani'ah, wa at'imul qani'ah wal mu'tarrah. Al-qani'ah ni pakai miskin, hak duduk di rumah, kita kata hak ni hak duduk dalam rumah, hak tak ada duk cari, ya susah, ya payah, ya gapo pun ya tak gaduh dengan orang, ya duduk dalam rumah dia. Al-mustaghni bima a'taitahu, nak rakyat kata orang hak terkaya daripada engkau nak berikannya. Jadi nak rakyat kata hak ni tak ada gaduh dengan orang, ya susah, ya tak ada makan, ya duduk dalam rumah dia, ya tak ada gaduh. Al-qani'ah wal mu'tarra ni wasail, maknanya ada pakai miskin hak pesing metak, hak pesing no, maka kita bagilah makan ni, wa at'imul qani'ah wal mu'tarra. Tu dia, kita makan daging gerbai tu dan kita bagi kepada mereka. Kalau turut di dalam kitab ifsah, dalam kitab ifsah tadi itu bagi mazhab Imam Syafi'i kita, dia kata sunat kita buat 3. Satu gia kita buat makan, satu gia kita buat sedekah, dan satu gia lagi kita buat hadiah. Dalam kitab ifsah ada sebut balas tu. Tu nak rakyat kata pendapat ulama saat itu, bagi tahu kepada kita supaya kita saat itu buat kena dengan cara-cara yang dikandak oleh syarat. Ya, maka kita buatlah turut cara-cara yang dikandak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata di sini kadzalika sakharnaha lakum, seperti demikian itulah kami telah jadikannya bagi kamu la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi kepada kita tu. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, supaya kita faham bersama bahawa daging gerbai ni bagaimanakah kita nak buat, bagaimanakah kita nak jaga, kerana daging ni adalah daging yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi ibadat korban ni dibilangkan ibadat yang soleh. Ibadat yang soleh, amal yang soleh ni bukan mudahlah kita nak cari, bukan mudahlah kita nak buat. Dalam musim ni, orang panggil musim korban, musim haji ni, jadi mereka boleh buat ibadat haji di bumi Makkah, boleh buat ibadat haji di tanah haram, di tanah yang barakat ni. Dia adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ke sana. Kita ni orang duduk tempat orang duduk dalam negara ni, kita nak buat gapo jadi jadi kebajikan bagi kita. Lebih-lebih lagi amalan ni amalan yang sangat-sangatlah kita perlu, sangat-sangatlah kita nak buat sebagai bekalan bagi kita. Maka ni lah orang panggil amalan yang soleh, yang dikenalkan dengan ibadat korban. Jadi ibadat korban ni, bapa-bapa dan ibu-ibu, ayah-ayah kaum muslimin muslimat semua dan penuntut-penuntut ilmu, supaya kita tidak jadi sia-sia dalam fahami tentang ibadat korban ni. Rakyat kata ibadat korban ni kita kena jaga dan kita kena buat macam manakah nak kena dengan cara-cara dia.
Itu dia. Ni ayat kita sebut dah di dalam suratul Haji ayat 30 ni. Nah, cuba buka. Cuba buka. Jadi, tok-tok guru kita duk baca dah tu, alhamdulillah lah dia boleh baca molek. Boleh bagi huraian kepada kita, boleh bagi maklumat kepada kita. Jadi alhamdulillah kita boleh tupai tahu, boleh tupai buat ibadat bersama. Itu sangat-sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita taruh bimbangnya kepada bapa-bapa dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat, sebab kita takut ke daging gerbai kita tu kita buat mudah-mudah. Kita buat mudah-mudah. Kerana daging gerbai ni adalah daging yang mulia, daging ni dijadikan daging ni ibadah. Jadi manakala ibadah kita kena jaga sikit. Kita kena jaga. Kalau itu di sini kita ambil reti sikit tentang takrif udhiyah tu ataupun gerbai sembelihan menate kita tu. Sama ada kita nak gerbai lembu ke, kita nak gerbai yang lain daripada lembu. Tu kita jaga. Maka di sini yang kita nak baca ni al-udhiyah tu gapo al-udhiyah. Al-udhiyah yang kita terjemahnya sembelihan gerbai ni. Menate yang kita nak gerbai tu dia katanya ma yudbahu. Barang disembelih akan dia akan barang. Barang disembelih akan dia akan barang ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah ta'ala min yaumil 'idi ila akhiri ayyamit tashriqi. Itu dia. Itu takrif. Dalam kitab-kitab pekoh banyak ke mari dekat-dekat sirah dia. Kita ambil lah yang mana satu. Mari buat takrif supaya kita boleh faham bersama, boleh ambil manfaat bersama insya-Allah taala. Jadi di sini dia kata al-udhiyah. Gapo udhiyah? Gerbai menate gerbai ni ma yuzbahu barang disembelih akan dia akan barang. Gapo barang tu? Minan na'ami daripada menate na'am. Daripada na'am, daripada menate na'am. Na'am ni termasuknya unta. Kalau tempat teh kita gak lembu, kambing tu dia panggil na'am. Na'am. Jamu dia an-na'am. Al-an'am tu. Maka di sini disembelih akal menate. Disembelih akal na'am. Kalau tempat teh kita sini gak lembu, kalau di Mekah iaitu unta. Sembelih nate unta. Tujuan gapo kita sembelih? Tu kita nak jadikan ibadat tu, kita nak buat ibadat kita nak jadikan bekalan bagi kita, amalan-amalan yang kita dok buat dengan semaya, kita buat puasa, kita dok buat baca Quran, kita dok zikir semua tu pada dok gi cukup dok gi kita. Berhajat kepada banyak lagi kita ni. Kerana sekarang kita kata lebih-lebih lagi dunia akhir ni penuh dengan maksiat. Jadi penuh dengan maksiat ni kita nak withdraw diri kita itu kebaikan bekalan kita kena buatlah perkara-perkara yang digalakkan. Tu lebih-lebih lagi amalan soleh yang kita duk baca ni, nak royak kata ibadat korban ni sangat-sangatlah. Jadi barang disembelih akan dia akan barang saat itu. Gapo barang tu? Bayannya minan na'ami daripada benate na'am, daripada menate unta, daripada menate lembu. Tujuan apa boleh kita buat ibadat ni? Tujuan apa boleh kita ni sembelih nate ni? Tujuannya taqarruban ila Allah. Kerana kita nak taqarrub diri kepada Allah, kerana kita nak damping diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak damping diri kita nak hampir diri kita kepada Allah dengan bentuk berkorban, dengan bentuk ibadat gerbai, dengan sembelih. Jadi gerbai ni nak royak kata kita kena gerbai ni dengan maknanya kita nak hampir diri kita kepada Allah dengan niat sembelihan ni jadi ibadat. Niat sembelihan ni dengan niat kita saat itu gerbai, maka benda tu jadi ibadat. Sebab tiap-tiap kita buat benda baik kepada Allah, dengan kita tu niat baik, dengan kita tu niat molek, maka ia jadi ibadat. Maka ni ia jadi ibadat. Itu dia. Jadi ibadat.
Jadi ibadat sebab takarrub kita ni tu hampir ataupun damping diri kita ni tu kepada Allah, maka ia jadi ibadat. Hampir tu bila, damping tu bila kita nak takarrub ni, kita nak buat ibadat gerban ni, masa dia ada yang tertentu. Nah, dia tahdid masa yang tertentu, maknanya ambil daripada min yaumil id, ambil daripada hari raya ila akhiri ayyamit tasyriqi. Ambil daripada hari raya dengan maknanya hari ke-10 ataupun hari nahar, hari 10 raya adha ni, 10 Zulhijjah. Lepas tu ila akhir ayyamit tasyriq, kepada akhir hari tasyrik. Hari tasyrik ni kita boleh reti kata 11, 12, 13. Tu dia. Jadi 4 hari kita duk buat ibadat gerban ni, boleh kita buat ibadat gerban ni dalam masa 4 hari ni. Tengok masa pun dia tahdid siap dah, dalam masa 4 hari ni je boleh buat. Dan lagi pula ibadat korban ni, kita nak hafal diri kepada Allah, ibadat ni kita nak sembelih tu kena dengan niat. Kena niat gerban. Kalau tak niat tak jadi gerban. Tu dia. Jadi gerban ni kita nak sembelih biasa, nak sembelih sepengang kita duk sembelih lembu tu tak boleh dah. Dan lagi pula kita nak sembelih pada hari lain daripada 4 hari ni pun tak boleh juga gerban ni. Gerban kita ni pada hari raya Adha, iaitu hari ke-10 Zulhijjah sehingga siapa? 13, 11, 12, 13. Jadi dalam jarak dalam masanya 4 hari. Maka menatai pula dipilih. Syarat-syarat menatai saat itu siapa umur. Syarat menatai tu kena siapa umur. Bukan mudah, bukan maknanya kita berasa nak ambil menatai hak setara mana umur berapa tu ikut kita. Tak boleh. Syaratnya kena menatai saat itu siapa umur. Dan lagi pula menatai tu khalian minal uyub. Menatai saat itu kena sembunyi daripada cedera. Cedera, daripada cacat cedera. Maknanya menatai ni kena menatai sepenuh. Tu tanda kata menatai ni tak serupa dengan menatai lain. Tak serupa dengan menatai ketika kita nak sembelih saat ni tu, ia tak usah tanya. Tapi hak ni banyak perkara. Ada dengan syarat dia lah, ada dengan kesempurnaan dia lah, ada dengan masa dia lah. Tu nak we tahu kata menatai ni sudah kita niat takarrub diri kepada Allah, maka kita kena jaga. Natai ni kena sunyi daripada cedera yang tersebut. Cedera yang ataupun cedera hak ni tu cedera hak tak leh jadi, tak leh buat ibadat korban. Kurang-kurang hak kita tahu saat ni tu 4. Hak kita tahu. Hak lain-lain lagi ada lagi lah. Cuma nak rakyat kata golek-golek hak kita nak sebutnya 4 ni. Golek. Yang pertama, setengah daripada cedera saat ni tu, menatai hak tak sepenuh saat ni tu, yang pertamanya aurat. Sifat menatai tu aurat dengan maknanya buta sebelah. Buta sebelah kanan ke ataupun buta sebelah kiri ke, ia panggil aurat. Tu dia. Jadi kalau menatai tu buta, maka tak boleh kita nak buat gerban. Nak sembelih biasa tak apa, tapi nak buat gerban tak boleh. Tu tanda kata gerban ni dijaga oleh agama. Dikawal oleh agama. Kita nak buat mudah-mudah, nak buat main-main tak boleh sama sekali. Tu dia. Jadi menatai mula-mula sekali buta tak boleh. So yang keduanya arja. Arja dengan maknanya kecoh. Menatai saat ni tu kita nak sembelih dia saat ni tu, diri dia kecoh. Diri dia kecoh kena pegang dengan orang ke, diri dia kecoh saat ni tu bersepak akar-akar kayu ke kerana tengah-tengah duk lari saat ni tu nya bersepak pergi salah misalnya kecoh. Bila kecoh saat ni tu kecoh berat-berat, maka dia saat ni tu nak buat gerban tak boleh. Tengok tu nak royak kata menatai gerban ni menatai hak dijaga. Orang panggil menyalahi daripada biasa sikit, syarat tak terima dah. Sebab itulah nak royak kata menatai gerban ni kita kena jaga benar-benar. Tu yang kedua, iaitu kecoh. Yang ketiga ajfa. Sifat
cedera hak yang kepak saat itu ajfa. Gapo ajfa? Orang panggil kuruh kering. Kuruh telajak. Kuruh kering. Tak leh kita nak buat gerbang. Siapakah boleh bila tulis dia, siapakah dia diri saat itu nak duk tak lekat. Tu nak royak kata sangat-sangat kuruh dia saat itu, maka tak leh kita nak buat gerbang. Ajfa ni kuruh kering. Terus lagi iaitu marid. Nate sakit. Nate ada penyakit. Nate sakit ni ada penyakit di dalam. Penyakit gapo? Setengah-setengah daripada tempat tu boleh tahu, setengah-setengah daripada tempat tak boleh nak tahu lagi. Nanti sembelih dulu baru boleh tahu. Tahu mana kata penyakit? Kita tengok tubuh dia tu tak ada kurus sangat. Tubuh nampak lek luar, nampak segar molek, nampak molek, tetapi sebelah lek dalam hang itu, sebelah lek dalam hang itu ada rosak. Tubuh dia saat itu orang panggil nampak moyok, tak mau makan upuk. Sebelah lek luar kita tengok nampak tak ada luka-luka, tak ada gapo. Bukan segar, dia segar ni gagah. Ni nak royak kata sebelah lek luar saat itu kita tengok tubuh molek, tak ada luka, tak ada gapo. Tetapi tak gerak. Nampak tak gerak, upuk pun tak mau makan. Nampak tak ada cergah, nampak tak ada. Tak ada jadi galak gapo. Tak ada. Pelik menate ni. Lalak pun duk urung tua pun tak gerak gapo, maka tu orang panggil marid. Tak boleh juga kita nak buat gerbang. Tu tanda kata ibadat gerbang ni ibadat hak dijaga. Ibadat hak dijaga. Manakala ibadat hak dijaga, kita nak buat mudah-mudah tak boleh. Gapo hak kita tak boleh nak buat? Tu kita kena pergi tengok kepada benda larang tok sewi berlaku perkara ni ke atas daging gerbang saat ni tu. 2-3 perkara hak tak boleh nak buat. Hak ni kita nak royak tahu kepada ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita, kaum muslimin muslimat yang kita sedang mengikuti majlis kita ni, supaya kita boleh tahu bersama kata daging gerbang ni berapa perkara hak tak boleh buat. Yang pertamanya nahyu anil bai'i. Tegah daripada nahyun anil bai'i ni dengan maknanya tegah daripada jualan. Kita nak jual tak boleh. Daging gerbang kita nak jual tak boleh. Tu dia. Nak jual tak boleh. Misalnya kita kata daging tu kita hak ni tu duk dengan retina kita ya, ataupun kita duk sorang. Sembelih seekor kita kata, sembelih seekor. Lepas tu makan sikit. Ke orang. Kok keliling rumah. Lepas tu duk lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Lepas tu nak buat mana kita ni? Jual apa? Ada orang duk metok nak beli. Ada setengah-setengah daripada tempat saat itu duk tanya, kata daging gerbang tu ada rugi ni, kami nak bayar. Tu boleh tak kita nak jual? Tak boleh sama sekali. Tu tak boleh. Apa tu boleh kata tak boleh? Kerana kita nak royak kata hak ni hak Nabi marah, hak Nabi murih. Hak Nabi larang. Tak wi kita saat ni tu jual. Tak wi kita hak ni tu kita gi tukar dengan harga, tak boleh sama sekali. Maknanya tak boleh lah. Yang pertama tu tak boleh. Iaitu jualan. Yang pertama jualan. Tak boleh kita nak jual daging gerbang. Lepas tu orang panggil yang lain daripada daging pun tak boleh. Tu yang kita selalu dengar di dalam mata hadis. Hadis riwayat daripada Imam Hakim tu, dia kata yang Nabi SAW bersabda, dia kata man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang jual akal belulang sembelih gerbangnya, fala udhiyatalah, maka tidak jadilah udhiyah, tidak jadilah amalan gerbang lahu baginya, bagi man tu. Kalau kita pergi jual belulang ya tu. Kalau daging aula lagi, kau tak leh lagi. Jadi belulang pun tak leh dah. Daging kau teruk lagi, kau berat lagi. Tu jadi nak royak kata kita nak jual daging, kita nak jual juzuk daripada dia, belulang ke yang lain ke, tak boleh. Tu dia. Ni hak kita taruh bimbang kepada bapak-bapak, taruh bimbang kepada ibu, kerana masa dulu hak kita duk tahunya, setengah-setengah daripada mereka apabila lepas daripada sembelih dia lapar menate apa sudah siap,
hak tinggalnya beluleh. Beluleh duduk situ. Setengah-setengah daripada mereka tak ada ambil beluleh tu. Maka orang lain mari ambil. Nah, orang lain mari ambil hak itu, pergi jual. Pergi jual. Tepat hak itulah kita nak royak kata tak leh kita nak jual. Sebab dalam hadis kata man ba'a, barang siapa yang jual jilda udhiyatihi. Nah, akal beluleh udhiyah dia, beluleh sembelih gerbai dia hak itu, fala udhiyatalah, maka tidak jadilah nah gerbai baginya. Kita bimbang, kita takut. Sebab kita buat amalan ni, kita nak kebajikan, nak kebaikan daripada Allah. Tiba-tiba Tuhan kata, hak ni tak jadi gerbai bagimu. Maka kita nak jagalah, kena jaga hak tu. Kita jangan pelaku nak jual lah. Kita jangan jual sama sekali. Tu jangan jual sama sekali. Malah orang panggil daging gerbai ni. Kerana daging ni kita sudah niat. Daging sudah niat. Orang panggil daging hak kita niat. Kalau hak tak ada niat, tak apa, ia tak jadi ibadat. Bila kita niat, ia jadi ibadat. Bila kita niat, ia jadi hak Tuhan. Bila jadi hak Tuhan, payah kita nak buat ibadat, kita nak jual, nak apa, tak boleh dah lah. Nah, sebab kita niat niat takarrub diri, niat hafal diri, damping diri kepada Allah, maka nah kita nak jual tak boleh dah lah. Tu dia. Hak tu hak kita bimbang. Jadi di hari ni kita nak royak kata, nah tu belulai kita sebut. Di hari ni banyak dah setengah-setengah daripada tempat makan daging serta dengan belulai dah. Nah, kukuk, kokok supaya kambing tu. Tu masa dulu lapah. Lah ni banyak dah kukuk-kukuk tu. Kukuk bulu tu baik makan kali dengan belulai-belulai. Dah hari ni banyak dah. Jadi kalau kita tengok di situ tu lebih selamat, kita kata lebih selamat daripada kita lapah. Sebab lapah ni nanti tinggal belulai situ, orang ambil pergi jual pula. Jadi satu perkara pula. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tu hak kita kena jaga yang pertama. Tu nak royak kata remik daging gerbai ni. Daging gerbai ni remik sungguh. Siapa ke nah kita hak ni tu kena jaga. Tok si menate hak ni tu hak cedera, tok si menate hak ni tu cacat, dan kita hak ni tu nak jual tak boleh. Dan lagi pula hak yang kedua ni nahyu anil ujrah. Jadi kita yang kedua ni tegah daripada upah. Tak boleh upah pula dah. So lagi tak boleh upah. Jadi hak kau saat ni tak boleh jual, hak ni tak boleh upah. Nah, tak boleh upah. Masalah tak boleh upah ni belah mana tak boleh upah ni? Nah, kita nak contoh mudah-mudah nah. Ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Misalnya kita kata kita ada lembu seekor syarikat 7. Nah, lembu seekor syarikat 7. Lepas tu orang hak syarikat dengan kita 7 giyai tu, katakanlah ambil segiyai seorang. Manakala ambil segiyai hak ni tu jadi 7 orang. Lepas orang hak buat hak ni tu, hak ambil satu giyai tu orang perempuan. Nah, hak giyai selagi tu orang tua. Nah, hak giyai selagi tu orang tak ada duduk di tempat kita ni, duduk kampung lain. Nah, lagi satu kampung lagi misalnya. Lepas tu jadi orang yang nak buat saat ni tu jatuhnya 2-3 orang je. 2-3 orang. Lepas 2-3 orang ni rasa penat juga ni, 2 orang 3 orang ni. Lama lalu tu lah cari kawan-kawan mari tolong. Cari kawan kita mari tolong seorang dua saat ni tu. Maka hak tu juru lapar, hak ni juru takik, hak seorang lagi juru siya daging gapo. Lepas tu tumpuk nak bagi saat ni tu. Jadi nak royak kata demo tu penat, demo tu letih, ambil daripada awal sehingga sudah saat ni tu. Lepas tu tak ada beri perkara kepada dia. Bagi kita orang tua ni metok lah. Metok ramai-ramai ni, metok sedekah lah sikit-sikit sore ni. Nah, kerana nak bagi kepada orang tolong. Penolong kita kata. Penolong. Nak bagi kepada orang tolong. Sebab kalau harap nak tua giyai tu mari buat, nanti tak mari dah. Tak mari, nanti ambil daging dah demo tu, tak mari buat. Lepas tu paksalah kita kena buat balah tu. Lepas tu lah mana ni? Ni nak royak kata upah ni Nabi tak beri sepatulah juga, tak leh sepatulah juga. Bukan jual tu saja dak, upah pun tak boleh juga. Apa demo kata apa nak we pia buat? Tak ada orang nak buat, tak upah.
mari buat saja-saja gitu, tak ada orang nak buat. Tu sebab itulah ulama. Ulama bagi maklumat kepada kita, dia kata walaupun rupa-rupa nampak kata upah pun lafazlah dalam diri mung saat itu gunanya sedekah. Hak ni hak sedekah kepada mung, hak ni sedekah kepada mung. Tu metod dah daripada orang dia 7 saat itu. Demo pun bagilah sikit-sikit sorang. Sedekah. Maka sedekah kepada penolong-penolong saat itu. Sehingga orang ramai-ramai apa kata, walaupun benda tu sedekah pun rupa-rupa upah. Sebab apa boleh kata rupa-rupa upah? Sebab orang lain lagi hak duk diri kerana tak wi hak duk buat tu ya, duk sedekah hak duk buat tu, hak lain tak ada sedekah kali. Tu orang panggil rupa-rupa tu upah. Tetapi pekoh ni orang panggil dia terbenar dengan apa? Dengan talaffuz. Dengan kita tu berlafaz. Kita lafaz kata aku sedekah kamu, sedekah kamu. Tu dia. Kalau turut cara sungguh, Nabi tak wi sedekah. Nabi tak wi upah. Tak wi kepada orang hak orang hak mari tolong saning tu, orang hak semelih pun tak bui, orang hak juru lapah pun tak bui. Buat apa tu? Kerana kelebihan dia di negeri akhirat esok ni lebih banyak pada ning beribu-ribu ganda lagi. Tu dia. Yang mana kita boleh reti di sini, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini dia katanya, qala jumhur ahli ilmi la yajuzu an yu'tiya al-jazzara syai'an min al-udhiyah muqabila zabhiha wa salakiha. Itu dia. Telah berkatalah oleh jumhur ahli ilmi, jumhurul fuqaha. Kebanyakan ahli pekoh, tok pekoh saat itu, dia katanya la yajuzu an yu'tiya al-jazzar. Kita nak beri kepada orang semelih saat itu, nak beri kepada mereka duk kerja lapah lembu, duk siya lembu lah, duk takir daging ke apa semua tu, tak boleh beri syai'an minal udhiyah, sewaktu pun tak boleh, sikit pun tak boleh kita nak beri atas jalan upah tu, muqabila zabhiha, maknanya kita nak upah semelih dia, wasalakiha, dan iaitu lapah dia saat itu, dia tolong lapah, dia tolong semelih, kita nak mukabil dengan duit pitih, tak boleh sama sekali. Itu dia. Wahtajju ala dhalika bima jaa fil hadith an Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan berhujahlah mereka itu di atas demikian pada kata tak bolehlah nak upah saat itu. Bima jaa fil hadis, dengan barang yang datang pada hadis an Ali radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali kata Sayyidina Ali kata di dalam mata ni, orang panggil athar Sayyidina Ali ni. Qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah suruh akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badanihi. Rasulullah suruh Sayyidina Ali, suruh akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata an aquma ala badanihi. Rasulullah suruh Sayyidina Ali saat itu tolong buat gerbang unta dia. Tolong buat gerbang unta aku. Sayyidina Ali itu menatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menatu kepada Rasulullah boleh dengan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ni adalah anak bosu, bosu perempuan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dengan Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ni menatu. Maka Rasulullah suruh Sayyidina Ali lah tolong uruh ibadat gerbang nate unta dia ni. Sayyidina Ali pun buat. Sayyidina Ali pun mari nak uruh. Jadi Sayyidina Ali nak uruh ni, dia nak buat sorang. Dia pun tak kuasa juga nak buat sorang sebab unta dak kan. Unta ni dia besar. Pas nak pergi sorang, nak buat sorang tak boleh jadi. Jadi badanihi ai al-ibil. Ibil ni kena kepada unta. Unta. Jadi Sayyidina Ali itu sanggup mari buat. Dia pun
cuik lah kawan-kawan sahabat-sahabat tu tolong mari pergi, tolong mari lapah, tolong mari buat takir dan sebagainya. Lepas tu Sayyidina Ali kata kan, wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha. Dan kami ni Rasulullah suruh kami buat sedekah bilahmiha. Buat sedekah lah daging-daging dia ni. Dengan daging dia, wa juludiha, dan belulah. Rasulullah suruh Sayyidina Ali tolong sedekah daging dan sedekah lah tulah. Belulah dia tu. Sedekah belulah dia. Wa an la u'tiyal jazara minha. Dan aku tak boleh bui. Aku ni tak boleh bui orang hak mari tolong sembelih, orang hak mari tolong lapah, mari tolong takir daging dan sebagainya, aku tak boleh bui minha daripada badanah tu. Rasulullah pesan tak boleh bui. Jangan duk bui kepada orang hak mari tolong-tolong tu, mu jangan bui kepada mereka. Tu dia. Lepas tu Sayyidina Ali kata ana, wa qala, Sayyidina Ali kata, nahnu nu'tihi min indina. Hadis ni rawahul Bukhari. Asar daripada Sayyidina Ali ni rawahul Bukhari. Riwayat akannya oleh Imam Bukhari. Orang panggil sahih ni. Apa tu? Sayyidina Ali kata, wa qala nahnu nu'tihi min indina. Jadi kami berasa tak tergamuk juga, tak ada perkara kepada dia ni. Tak apa, ambil hak lain suku zakat. Ambil hak lain suku zakat, kepada penolong-penolong tu. Sayyidina Ali tu jadi nyanyi kepada orang hak tak ada boleh gapo-gapo dalam mata kaca zahir ni, maka ambil hak lain dia. Hak tu tak boleh. Daging tu tak boleh mu nak upah kepada dia, dan tak boleh mu nak jual. Jual pun kita royak dah, upah pun kita boleh tahu juga di sini. Maknanya kalau nak ambil hak lain, tak ada gapo. Tapi tak ada gapo pun orang panggil amalan ni. Jadi makruh lagi lah. Oleh karenanya Nabi pesan tok se, janganlah upah kepada dia saat itu. Tiba-tiba orang panggil hagi berlaku perbuatan ni. Kerana manusia ni, orang kata manusia ni kalau tak ada upah dalam kerja-kerja dia saat itu, gerak-geri dia saat itu, penat dia saat itu, ambil daripada awal sehingga sampai akhir dia pun kering dia. Pas kita nak royak kata amalan akhirat ni deh, orang buat amalan gerban ni, orang tolong semelih orang tolong lapah, orang tolong takir ke apa ni, tahu nak royak kata kebajikan tu boleh, tak tahu kata banyak mana. Kita royak tu tak jadi. Royak tu boleh, tapi dia tu kering. Lalu itulah, kalau kita nak upah juga jangan nak ambil daging gerban tu buat upah. Lepas tu buat mana? Awak tu ambil duit poket kita kerana ambil duit lain suku, bagi kepada dia 200 orang kerana. Itu dia. Kalau turut sungguh kok Rasulullah tak ui. Tak ui upah. Tak ui upah. Sebab kebajikan lebih pada ni lagi. Aku nak bagi kepada demo tu. Lebih pada ni lagi. Tapi tak jadi orang kita mari buat tiba-tiba klik jari 10. Tak ada boleh perkara. Tu jadi keringlah dia tu. Pahak kita bimbangnya orang kita apabila mari tolong. Mari tolong buat gerban, mari tolong semelih, mari tolong lapah, mari tolong takir tulai lah, mari tolong siye daging, mari tupuk-tupuk bagi saat ni tu. Hak kita bimbangnya orang kita dia buat jadi adat. Kepala ni pakai kepada orang buat. Kepala ni, ekor ni pakai kepada orang buat. Belulan ni pakai beri kepada orang buat. Tu nak royak kata kita saat ni tu buat adat balas tu. Maka kita kena ingatlah. Kena ingatlah kaedah-kaedah kata boleh buat dak, nak buat balas tu kita nak bina atas kaedah kata al-adatul muhakkamah. Ambil adat buat hukum, boleh tak? Kita nak guna kaedah tu, nak royak kata ambil adat buat hukum, golek orang dok buat balas tu. Tak boleh kita nak buat lah tu. Sebab apa? Sebab ia cengoh dengan hukum, cengoh dengan agama. Kita nak buat mudah-mudah, nak ambil hak demo ni, nak ambil hak demo tu pun kita kena metok dah. Metok sedikit daripada demo ni, metok sedikit daripada demo ni gapo tu. Sebenarnya amalan tu amalan hak tak comel tu, tapi
Nak royak kata di hari ni tu sudah jadi macam tu dah. Nah, sudah jadi macam tu dah. Sebab itulah nak jaga kata daging korban ni daging yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daging hak niat korban, daging ni sudah jadi ibadat. Bila jadi ibadat suruh kita jaga. Bahkan daging tu yo royak dulu lagi dah. Nah, kena selamat daripada cedera. Tu dia. Nah, selamat daripada cedera dan perkara-perkara hak tak boleh buat. 2-3 perkara tu. Tu dia. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Benda tu banyaklah kalau kita bagi tahu kepada ayah ibu, banyaklah. Nah, golek orang kita saat ni tu hak golek, hak galik, hak dok buat turut keadaan tempat kita pun banyak tak turut dengan cara-cara agama tu banyak lagi. Tapi kita boleh tahu arah-arah ni, kita boleh cuma, kita boleh jaga. Tu dia. Yang ketiganya gapo hak tak boleh buat. Tu dalam tajuk kita. Nah, dalam tajuk kita. Hak tak boleh buat an-nahyu 'anil bai'i wal ujrati wa i'ta'uha. Nah, wa i'ta'iha lil kuffar. Kita nak beri kepada orang kafir, orang agama asing. Nah, tak boleh sama sekali. Tu dia. Tak boleh sama sekali. Buat apa tu? Dok royak dah kata daging gerban ni daging hak jadi ibadat. Kita niat gerban, niat nak jadikan ibadat dah ke. Apabila kita niat nak jadikan ibadat, kita sudah tahu dah. Kata ibadat ni, nah, nak jadi hak agama, nak jadi hak molek, nak jadi hak comel ni kena suci daripada syirik. Suci daripada syirik. Syirik ke apa? Syirik dua. Syirik yang pertama, syirik di dalam akidah. Syirik yang kedua, syirik daripada syirik di dalam amalan kita. Tu dia. Syirik syarikat apa orang panggil berkosi. Kosi dalam akidah, dalam pegangan kita pun tak boleh. Kosi di dalam di dalam di dalam ibadat pun tak boleh. Dalam amalan kita ni orang panggil kosi dengan lain daripada agama, tak boleh. Maka kita tengok di sini, kita baca dah tadi. Nah, baca dah tadi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat. Nah, berfirman di dalam ayat iaitu di dalam suratul Haji ayat 30 ni yang kita baca tu. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Kita tak hurai dah, kita hurai dah tadi. Fazkuru smallahi 'alaiha shawaf. Kita nak betul shawaf tu. Apa shawaf? Nah, apa shawaf? Shawaf di sini laisa fiha syirkun kasyirkil jahiliyah. Itu shawaf. Shawaf ni tidaklah syirik seperti syirik jahiliyah. Hak tu syirik dalam akidah, syirik dalam amalan kita. Nah, syirik-syirik ni berkosi dua Tuhan pada satu ibadat. Hak ni orang panggil syirik pada orang panggil syirik pada amalan hak ni tu kita duk bagi kepada orang kafir. Nah, bagi kepada orang kafir orang panggil syirik dalam amalan. Sebab itulah kita kena jaga. Nah, kita kena jaga sebab Tuhan suruh kita jaga daripada syirik. Sebab tu dia sebut shawaf. Nah, sebut shawaf di sini. Jadi kita boleh reti kata shawaf ni, nah, kena selamat, kena suci daripada syirik. Syirik akidah ni pun hak tu cerak dah. Syirik dalam amalan ni kita kena jaga juga. Jangan campur dengan kufur sama sekali. Sebab buku ibadat ia tak boleh campur sama sekali. Kecuali kalau kita hak ni tu tak ada kalau kita nak buat juga, nak bagi kepada orang kafir juga, kita buat. Nah, kita buat kita buat sembelih jangan niat. Sembelih hak lain seko. Nah, sembelih hak lain seko ataupun kita pergi beli hak orang tak ada buat gerbeh.
Buatlah nak jamu kepada orang kafir ke nak pergi ikut kawan-kawan kita, tempat kerja kita, tempat kita duk berkawan saat itu, kadang-kadang duk kerja tanakan sekali dengan kita, kadang-kadang duk jadi kru sekali dengan kita, kadang-kadang duk jadi bomo sekali dengan kita. Kita cadar daging lain, jangan duk ambil daging gerbang. Sebab daging gerbang ni daging hak Tuhan suruh jaga, dia sebut dalam ni fazkurusmallahi 'alaiha shawaf. Sebab ia di sini ketika kita niat saat itu, ketika kita sembelih saat itu, kita kena suci hati dengan Allah Subhanahu wa taala satu saja. Dalam bab akidah pun kita suci, tak ada niat, tak ada sebut lain daripada Allah. Macam puak-puak jahiliyah dulu, dia nak sembelih menate, nak sembelih huta, dia sebut berhala dia. Sebut Lata, sebut Uzza, sebut Manat, sebut Isaf, sebut Nailah, sebut nama-nama berhala dia. Itu dia. Maka yang kita ni tak sebut Allah satu saja, tidak syirik dengan yang lain dalam bab akidah. Dalam bab amalan makan pula tak ada syirik dengan tak ada syirik dengan orang kafir pada. Tu jadi dalam bab akidah pun kita tak ada syirik, tak ada sekutu. Dalam bab amalan, bab ibadat pun kita tak ada sekutu. Kalau kita makan kepada orang kafir, jadi kita ni tu ada syirik dalam amalan kita. Sebab itulah kita takut sangat-sangat. Tu dalam ayat yang kita nak bagi tahu kepada ayah-ayah dan ibu-ibu, tak boleh beri, tak boleh bagi kepada orang kafir sama sekali. Tu dia. Lepas tu dalam ayat pula sebut, fa idza wajabat junubuha, manakala dia saat itu mengenai turun di atas lambung dia, menate turun di atas lambung dia, katakanlah sembelih apa sudah siap, lepas pada kita takbir saat itu, lepas pada kita sebut nama Tuhan, bismillah saat itu, wanyuk mari serta dengan kita doa, ini daripada engkau terimalah, iaitu amalan kebajikan daripada aku ni. Tu kita doa saat itu, maka Tuhan kata fakulu minha, makanlah kamu daripadanya. Minha ni setengah daripada ulama ia pakai min litab'id, min dengan maknanya setengah, memakailah setengah daripada ni. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i kita ni, dia bagi sulus, bagi tiga gie, bagi tiga sulus ni, tiga gie, maknanya satu suluh buat makan, satu suluh buat hadiah, satu suluh buat buat sedekah. Itu dia. Pahalnya minha, setengah daripadanya, memakailah setengah daripadanya, setengah daripadanya daripada nate sembelih kamu huta tu. Itu dia. Kalau huta pun huta lah, lembu tu, kalau lembu pun lembu lah. Tapi di sini rujuk kepada al-budna. Wa at'imu, dan memberi makanlah al-qani'ah. Al-qani'ah wal mu'tarra. Al-qani'ah ni iaitu orang pakai miskin, hak tak ada meta duk dalam rumah, tak ada gaduh dengan orang dia, tak ada nak kalut dengan orang, tak ada nak kalut dengan daging gerbang, tak ada kata nak pergi tengok, tak ada nak pergi jemur orang, dak ya duk cara dia, tak ada makan, sudahlah kita duk cara kita lah. Tu orang panggil tak ada bergaduh dengan orang, al-qani'ah. Wal mu'tarrah ni pesen nampak mana orang duk beripung, mana tempat-tempat barang-barang apa banyak, dia pergi beripung situ. Dia pergi tu ada tujuan. Kalau dia tergamuk, dia metak. Dia tergamuk, dia metak. Sebab itulah hak ni duk pergi mari ni. Duk keliling kok tu, duk pergi mari, duk gapo tu. Hak ni gaduh-gaduh dia metak. Tu orang panggil hak ni hak sa'il. Hak tak malu metak hak ni. Tu dia. Maka kita kena beri kedua-dua tu, pakai miskin kedua-dua. Tu dia. Lepas tu perhati, apa boleh dia kata wa at'imu al-qani'ah, ya mari alih la situ, wal mu'tarra. Tu tempat tuju hak kita nak uwi makan ni. Kepada pakai miskin, kita nak bagi kepada dia tu al-qani', bubuh makrifah situ. Wal mu'tarra, bubuh makrifah situ. Di situlah nak royak kata menentu kepada pakai yang muslim. Kita nak wui rata, nak wui kursi, nak kirah, nak wui umum, tak boleh. Sama sekali tak boleh. Betul sawaf kita bahadah, tidak syirik di dalam akidah dan tidak syirik di dalam amalan. Hak ni pula menentu
iaitu ia datang dengan makrifah. Hak ni orang panggil al-lil ahdi zihni, menentu kepada orang muslim saja. Apa tu? Kalaulah kita nak royak kata di Madinah masa dulu ada duk bagi kepada kafir zimmi ke apa tu, itu perbuatan Rasulullah dah. Pas berapa sahabat hok buat? Berapa orang? Tu nak royak kata amalan ni nak royak kata kita turut cara-cara agama, sebab agama ni dia remik dan halusi. Kita jangan mudah-mudah sama sekali. Buku ibadat, buku agama ni janganlah mudah-mudah, sebab amalan kita bekalai kita. Kita tak ada beri kepada orang kafir, tak ada susah gapo kali. Kalau kita nak beri juga tak ada payah, kita beli daging 4-5 kilo, beli kates gapo, kita cadai untuk dia. Untuk dia. Hak ni amalan hak kita niat. Bila niat ia sakut agama ni, nah jadi ibadat. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan duk diniat. Bila kita niat ia jadi ibadat. Bila ibadat ia tak boleh syirik. Dan ibadat ia tak boleh syirik sama sekali. Syirik dalam akidah, syirik dalam amalan kita. Syirik dalam akidah tu cerak dah, tak ada kena kecek dah. Syirik dalam amalan kita teruk lagi, berat lagi. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kita nak terus pergi sikit lagi, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka bagaimanakah kita nak jaga? Nah, macam kawan kita tadi, kita kata kawan kita duk kerja sekali jadi keru sekali, duk kerja tanakan sekali, kerja di Faifa sekali, nak mari zerah rumah kita lah hari raya ni. Pas kita nak buat rana ni, kita jaga, kita jangan makan ni hak gerbeh hak kita tu. Kita nak jamu dia juga cadai daging lain. Cadai daging lain boleh 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo katakanlah bagi. Tu dia. Tu kawan kita. Fardu kata kita ada duk pera. Duk pera anak, kita tak ada boleh anak. Kita duduk dengan isteri kita, kita duduk dengan suami kita, tak ada boleh anak. 10 tahun dah tak ada boleh anak. Lepas tu duduk nak kepada anak. Tiba-tiba ada orang bagi tawaran kepada kita, suruh kita pergi tengok di hospital. Ada orang agama asing, orang Syiah. Boleh anak. Tok laki, suami dan isteri saat itu tak say kepada anak sebab tak ada prom lagi. Dia kata dia tak ada persiapan lagi untuk tidak ada persiapan lagi untuk nak perak anak. Lalu itulah dia tak say anak. Maka dia we izin lah kepada bomo ni nak bagi kepada siapa. Dia tinggallah bab pracacung dia tu. Kata anak siapa budak ni daripada mana. Jadi orang panggil ada surat pengesahan daripada ibu bapa dia dan bomo sebagainya untuk siapa nak mari nak budak ni, nak ambil budak ni, maka dia rela dia serah kepada siapa saja nak tu. Maka orang kita ada suka dia ambil pera. Tu dia. Mana kalau pera budak tu dia besar mari hatta pergi ngaji. Ajar sendiri atik di rumah, hatta pergi ngaji, kok tadika, kok tempat qiraati, kok di mana tempat saja, budak boleh baca lah, pandai lah, ngajar ajar semaya dia boleh semaya, boleh buat ibadat, boleh baca Quran, cergah budak. Pandai sebut ni boleh kecek Melayu lah, sebab kita duduk dengan kita duduk ajar hari-hari, semaya pun rajin, semaya tak tinggal, sehingga dia besar sikit kita hantar kita tahfiz, boleh hafal Quran. Hafal Quran siapa sejuh rujuh sehingga siapa 2-30 katakanlah, tapi dia belum balik lagi. Bila dia tak balik lagi, dia mengucap berapa puluh kali pun tak jadi Islam lagi lah dia tu. Sebab apa? Sebab ibu bapa dia masih lagi dalam keadaan kufur. Bila ibu bapa dia dalam keadaan kufur, maka budak ni walaupun dia semaya tak tinggal, walaupun dia ingat Quran, dia tak ada jadi Islam lagi. Bila dia tak jadi Islam lagi, tak boleh kita nak dia makan daging kurban. Sama sekali. Mana orang ni? Buat seperti tadilah. Beli daging, katakanlah anak akak kita tu, anak pera kita tu, dia berhiga apa dalam natal tu, kakah dalam ke ataupun daging ke, kita cadai untuk dia. Lepas tu ni untuk kita, ni untuk orang ramai. Kita pesan dia,
Nah, jangan dak ambil ni sepuyuk ni hak abah tok tah mari ni, jangan dak ambil hak ni. Awak nak makan ambil. Nah, ambil duk tah gas ni. Duk tah dapur ni. Kalau mi dia pun mi dia royak. Jangan makan hok nung hok taruh nak nak jamu tok ime, nak jamu ahli kapung gapo, nak jamu hok nung. Hok ning hok tok awal. Tak makan hok ni. Tu kita royak pada dia. Dia bukan tak erti, dia bukan tak tahu. Cuma nak royak tu tak boleh makan lagi. Selagi mana dia tak balik lagi, dia tak boleh makan daging kerbau. Sebab apa? Sebab dia masih lagi dalam keadaan kufur. Walaupun dia duk mengucap beratus-ratus kali, walaupun dia reti Quran 30 juz, walaupun dia semaya tak tinggal pun, dia dalam keadaan kufur. Apabila dia nak jadi Islam, dia kena balik dulu. Bila dia balik, kita ajar mengucap. Sebab mengucap ni dia iktibar lepas daripada balik. Nah, orang kafir dia wajib kena mengucap. Sebab dalam mata kata wan nutqu bisyahadataini tubira li sihhatil imani mimman qadara. Itu dia wan nutqu bisyahadataini tubira. Dan mengucap dua syahadat ni diiktibar, dikira. Sebab orang kafir dia kena mengucap. Tak supaya kita orang Islam beranak di atas fitrah Islam. Anak kita tubik. Nah, tubik saat itu apabila balik dia tak wajib mengucap sebab dia beranak di atas fitrah Islam. Anak kita tu kalau mengucap sekadar kata sunat ya. Orang kafir tak boleh wajib kena mengucap. Tu dia. Illa kalaulah nak dia jadi Islam belum daripada balik ni, salah satu daripada ibu bapa dia masuk Islam. Salah satu daripada ayah ibu dia masuk Islam. Misalnya kita kata, nah ayah dia masuk Islam. Demo hatta mari tubik dalam Facebook. Kata dia ning anak bin dia ning sudah masuk Islam. Dia ning baka ning sudah masuk Islam. Pas kita tengok mari pelaga ngabak pracacung hawi anak dulu, tengok dia ning ni masuk Islam. Anak dia jadi Islam dengan automat. Jadi Islam dengan automatik, dengan tak ada kena mengucap. Salah satu daripada ibu bapa dia masuk Islam, maka anak dia jadi Islam. Itu dia. Tu ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi nak royak kata kalau ibu bapa dia tak masuk Islam, anak dia ni kita kena tunggu nanti balik dulu. Bila balik kita ajar mengucap. Itu dia. Jadi tak boleh daging kerbau walaupun duk semaya, walaupun duk poso tak tinggal budak ni ingat Quran habis. Quran ingat habis semaya pun jadi bel pun kok masjid pun sedap molek. Dia duk kekal kufur situ. Cuma kita nak panggil orang kafir tak boleh panggil je orang panggil jadi jahat adak lah kita panggil orang kafir tu. Sebab apa? Sebab semua amalan dia buat tu hak Islam semua. Era tu. Fardu kata belum pada balik tu. Dalam keadaan dia duk puasa, dalam keadaan dia duk semaya, dalam keadaan dia saat itu ingat Quran, fardu kata meninggal dunia. Mati budak tu. Pandai umur kita kata siapa ajar ni meninggal dunia. Manakala dia meninggal dunia, boleh tak kita nak pergi tanah dia di kubur muslimin, kubur orang Islam? Boleh tak kita nak tanah di sana? Boleh tak? Jawabnya tak boleh. Apa boleh kata tak boleh? Sebab hak nu orang panggil kubur hak tanah wakaf. Tanah wakaf untuk orang muslimin. Maka budak ni dia bukan Islam lagi. Nak taruh di kubur orang wakaf tak boleh sama sekali. Baik tu. Tu dia. Apa perbuatan dia? Kita kena semaya tak? Nak semaya apa dia bukan Islam? Nak kena mandi tak? Mandi apa dia bukan Islam? Apa kita buku? Buku ni orang panggil buku supaya kita nak hormat kepada dia. Buku lah. Sekadar kata buku sebab wajib kita buat ke atas orang mati pak dah kan. Yang pertama iaitu mandi, yang kedua iaitu kapal, yang tiga iaitu semaya, yang keempat iaitu tani. Tani mayat. Pak kita buat dua tak ada buat dua. Kita buku, kita tani. Itu dia. Mandi dengan semaya kita tak mandi dan kita tak semaya budak ni. Pak kita nak taruh kubur tak boleh taruh kubur. Pak kena tagi ke wat ke? Tagi bakar ke? Tak boleh tagi ke wat. Sebab apa? Sebab budak ni sudah terima ajaran Islam, cuma dia tak ada boleh masuk Islam lagi.
Tak boleh kita nak hantar pergi kawat. Haram. Kita nak pergi taruh di dalam tanah kubur orang wakaf. Apa haram? Pas nak orang anu. Kita kena taruh dalam pagar kita, dalam tanah kita. Taruhlah tanah kita, taruh mana? Taruhlah di belakang rumah ke, dalam pagar ke, dalam kebun kita ke. Kita taruh sana lah. Tu dia. Taruhlah pagar kita, taruhlah tanah kita. Sebab tanah kita bukan tanah wakaf, tanah kita sendiri, tanah milik kita. Taruh sini. Jangan duk taruh depan rumah lah, jangan duk taruh tepi rumah kerana takut ke kita pagi esok subuh nak turun pergi motang nampak duk diri depan rumah. Tu kejut. Kejut ucalana kita kecing buah kain kita lopak sungguh. Jangan duk tani kat depan rumah, jangan duk. Tu nak royak kata kita tani le pagar kita, tani le belakang kita. Le belakang rumah. Tu tanah milik kita tak apa. Tani kat dalam getah pun tak boleh juga nak pergi motang apa duk diri dalam getah tu gaduh. Tu nak royak kata balas tulah ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah supaya kita saat itu buat kena dengan cara-cara hak dikandak oleh syarak, dikandak oleh agama. Jangan bagi makan ni gerban ni kepada orang kafir sama sekali. Takut-takut ke kita ni buat mudah-mudah. Jadi buat mudah-mudah dengan daging gerban ni kita takut. Kita sayalah sebab amalan ni amalan yang soleh. Amalan tak boleh kita nak syirik dengan lain sama sekali. Syirik dalam bab akidah, syirik dalam bab amalan lagi. Jadi kita kena jagalah di situ supaya kita nak wis penuh ibadat gerban kita. Maka 2-3 perkara yang kita sebut ni kita kena jagalah. Jangan upah, jangan jual, jangan bagi makan ni kepada orang kafir sama sekali. Kita nak bagi, kita cadai yang lain. Sebab hak ni sudah jadi ibadat dengan kita tu niat. Dengan kita tu niat. Jadi, manakala kita niat molek dah, kita niat baik dah, kita jaga. Kita jaga. Sebab amalan gerban ni, ia jaga habis. Ia jaga ambil daripada masa pun, ambil daripada masa 4 hari tu ya. Menentu 4 hari tu ya. Dan lagi pula, daging gerban ni syarat dia kena natai yang sudah sampai umur. Dan lagi pula, kena selamat daripada cedera. Kena selamat daripada cedera sehingga lembu mengandung pun tak boleh kita nak buat gerban kecuali di sisi Ibnu Rifa'ah. Ibnu Rifa'ah ni boleh lembu mengandung buat gerban. Di sisi kita tak boleh nak buat gerban. Tu nak royak kata lah halusinya patara tu. Tetapi kita nak buat mudah-mudah, kita nak berkawan dengan orang kafir, kita panggil mari makan kita. Kita hala makan ni kita buat bebas. Kita jangan buat bebas lah sama sekali. Sebab dia sebut di dalam Al-Quran fazkuru smallahi 'alaiha shawaf. Shawaf di sini shawaf di sini dengan maknanya tidak ada padanya syirik seperti mana syirik jahiliyah. Syirik ni syirik pada akidah dan syirik pada amalan. Syirik di sini dengan maknanya berkongsi. Jangan ada sama sekali. Nak sawaf, nak ikhlas hati kita suci dengan Allah satu saja. Dengan Allah satu saja. Dan wa at'imu al-qani'a wal mu'tarrah. Al-qani'ah ia datang dengan isim ma'rifah. Bukan nakirah. Kalau nakirah umum, nak siapa pun boleh. Tu isim nakirah. Ni isim ma'rifah umum. Nak beri kepada fakir miskin hak Islam. Orang Islam boleh beri kepada orang Islam ya. Nak beri kepada fakir miskin tu orang panggil sedekah. Kalau beri kepada orang kaya tu dia panggil hadiah. Boleh buat 3 dalam mazhab Syafi'i kita. Makan 1 suluh, sedekah 1 suluh dan hadiah 1 suluh. Buat 3. Buat 3 itu lebih molek lah bagi kita. Maka kita pun tak boleh panggil ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita jumpa semula. Sekadar ni saja, insyaAllah kita akan berjumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.